Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Oviga. Oh, ada. Okay, hai. Hari ni teacher nak terang 3 soalan iaitu SPM 2012, 2015 dengan 2016. So kita buat 3 soalan. Saya dah share dekat Telegram group. So hari ni saya nak tunjuk macam mana nak selesaikan. Soalan ni bagi silibus KSSM adalah tajuk bagi fungsi kuadratik at maths. Kalau untuk tajuk KBSM, dia adalah gabungan tajuk fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik. So tajuk 2 dengan 3 lah. So sama je, dia belajar benda yang sama, cuma kali ni untuk new syllabus dia gabung dua-dua terus. Chapter menjadi satu chapter. Okay. So hari tu kita dah belajar, cuma teacher lupa nak buat soalan pasya. Teacher ambil dari soalan paper 2 semua, sebab paper 2 ni dia panjang sikit, so kita boleh discuss lama sikit. So first question, SPM 2012 question 2. Okay, soalan dia persamaan kuadratik x square tambah 4 dalam kurungan 3x tambah k sama dengan kosong dengan keadaan k ialah pemalar. Okay, k ialah pemalar ni apa? K ialah pemalar ni, k ni adalah dia ada nilai nombor lah. Dia ada nilai nombor. Dia bukan pemboleh ubah, dia ada nilai. Mempunyai punca-punca P dan 2P. Okay, kalau saya nampak macam ni, saya akan tulis terus. Sini. First, saya akan tulis punca-punca. Okay, kalau tak nampak cakap sebab saya guna pen. Senang sikit. Punca-punca dia P dengan 2P. Saya tulis je. Saya tak tahu nak guna bila, saya tulis dulu. Keluarkan maklumat. And then dekat sini dia bagi x square tambah 4, 3x tambah k sama dengan kosong. Okey, saya dah nampak dah ni adalah persamaan kuadratik, tapi dia tak tulis lagi dalam bentuk ax square tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, saya tengah tunjuk macam mana thought process kita nak jawab soalan. Okey, so kat sini bila saya tengok dia tak buat lagi dalam ax square plus bx plus c, saya buat siap-siap sebelum saya tengok soalan. Saya buat je x square tambah 12x tambah 4k sama dengan kosong. Okey, ni baru dalam bentuk persamaan kuadratik yang am. Then ini adalah punca yang dia beri. Baru saya tengok dia tulis kat sini P tak sama dengan kosong. Okey, baru saya tengok soalan. Keluarkan maklumat dulu. So dia kata cari nilai P dan nilai K. Okey, dia suruh cari nilai P dan nilai K. Kalau kita tengok kat sini, tak ada maklumat lain yang kita boleh keluarkan pun. Tapi, kita boleh dapatkan hasil tambah and hasil darab dari kedua-dua ni. Iaitu satu kita boleh dapatkan dari punca, satu lagi kita boleh dapatkan dari persamaan. Jadi, kita cari dulu hasil tambah. Hasil tambah P dengan 2P, P tambah 2P akan bersamaan 3P. Okay. And then hasil darab adalah P darab dengan 2P. Kita akan dapat 2P square. Ini adalah hasil tambah dengan hasil darab yang kita dapat dari punca yang diberi. Okay, ni yang first. And then, hasil tambah dengan hasil darab dari persamaan. So, dari persamaan, bila kita nak cari hasil tambah, dia ada formula dia, iaitu negatif B over A. So, negatif B over A, B dia apa? B dia adalah 12. Negatif 12. A dia apa? A dia adalah 1. So, kita dapat negatif 12 untuk hasil tambah dari persamaan. Kalau tak faham, tanya And then, kita boleh dapat hasil darab juga. Hasil darab dia apa formula? C over A. So, C dia adalah ni, bahagian belakang. So, 4K per A dia 1. So, bersamaan dengan 4K lah. Jadi, bila kita dah dapat hasil tambah dengan hasil darab di kedua-dua belah, kita boleh buat persamaan lah, iaitu 3P, ni untuk hasil tambah 3P bersamaan negatif 12. So, P kita boleh dapat negatif 12 bahagi 3 lah. So, boleh dapat negatif 4. Ni jawapan dia untuk nilai P. And then, untuk nilai hasil darab, kita boleh dapat 2P square bersamaan 4K. Tadi kita dah dapat nilai P. Nilai P adalah negatif 4. Jadi, kita masukkan sahaja.
Jadi yang ni selesaikan persamaan ni je lah, which is 4 square adalah 16 darab dengan 2 bersamaan 4K. So K adalah bersamaan, tekan kalkulator je lah, 2 darab 16 lepas tu bahagi dengan 4, dapat 8. So K bersamaan 8. Jadi ni adalah jawapan dia untuk soalan A. K bersamaan 8, P bersamaan negatif 4. So saya tulis kat sini, K sama dengan 8, P sama dengan negatif 4. Dan baru kita baca soalan B. Soalan B, seterusnya bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai nilai-nilai, mempunyai punca-punca P tolak 1 dan P tambah 6. Okey, tadi kita dah dapat P dia adalah negatif 4. Jadi senanglah soalan ni. Which is untuk P tolak 1, ni punca yang pertama kan, punca 1. So P tolak 1 kita boleh dapat P tadi negatif 4. Tolak 1 kita dapat negatif 5. Untuk punca yang kedua, kita boleh dapat P tambah 6. P tambah 6 bersamaan P tadi negatif 4 tambah 6, kita akan dapat 2. So dari sini kita proceed terus untuk membentuk persamaan kuadratik. Kita kena ada punca macam tadi juga, hasil tambah and hasil darab kena ada untuk membentuk punca, which is kita akan dapat hasil punca dia, saya senaraikan balik. Punca dia adalah 2 dengan negatif 5. Hasil tambah adalah 2 tambah negatif 5. 2 tambah negatif 5 adalah negatif 3. And then hasil darab dia adalah 2 darab negatif 5, iaitu kita akan dapat negatif 10. So dari sini baru kita bentukkan persamaan kuadratik. Okey, saya tulis balik kat sini. Hasil tambah dia kita dapat negatif 3, hasil darab dia adalah negatif 10. So dari sini untuk membentuk persamaan kuadratik, dia ada formula dia, iaitu x square tolak hasil tambah X tambah hasil darab bersamaan kosong. Ni memang diberi, ada. So yang ni you kena ingat lah. Jadi bila dah dapat ni, baru kita bentukkan X square tolak hasil tambah dia adalah negatif 3 X tambah hasil darab dia adalah negatif 10 sama dengan kosong. Baru you buka kurungan. Ni saya buat satu-satu sebab tak nak careless. Tolak-tolak akan jadi tambah 3x. Tambah tolak akan tolak 10. So ni adalah jawapan dia untuk soalan B. Soalan B kita akan dapat x square tambah 3x tolak 10 sama dengan kosong. Siapa yang dah buat boleh check Okay, so ni adalah jawapan dia. So settle untuk SPM 2012 question 2. And then next, soalan kedua. Soalan kedua SPM 2015. Question 5. Okay, yang ni kita buat satu-satu macam tadi. Kita keluarkan maklumat satu-satu. Untuk maklumat dia bagi diberi alpha dan beta adalah punca-punca persamaan kuadratik. Okay, first, macam biasa saya tulis juga punca alpha, beta. Saya tak tahu nak guna untuk apa, saya keluarkan je. Alpha, beta. And then dia kata persamaan kuadratik X. Okay, dari sini pun persamaan kuadratik saya dah nampak. Dia tak tulis dalam bentuk X square plus BX plus C sama dengan kosong. Jadi automatik saya akan buat terus untuk dapatkan dalam bentuk Sebab untuk guna dalam persamaan kuadratik, apa-apa jalan kira, kita akan guna maklumat ni, X square plus BX plus C. So susun dulu apa-apa pun. Jadi dari sini saya tulis kat sini X tolak 3 sama dengan 2H tolak 4. Ni saya tak baca soalan lagi So dekat sini saya kembangkan X square tolak 3X sama dengan 2H tolak 4. So X square tolak 3X tolak 2H tambah 4 sama dengan kosong. Sebab syarat dia mesti sama dengan kosong. So barulah kita dapat bentuk untuk persamaan kuadratik. Nanti kita akan guna yang ni je. Alright, and then dengan keadaan H ialah pemalar. So H ni adalah pemalar, maksudnya dia adalah nilai nombor lah nanti.
Dia bukan pun boleh ubah. Okay, and then A, dia kata cari julat nilai H jika A tak sama dengan B. Okay, kat sini keyword dia, you guys kena nampak keyword. Perasan tak kat sini dia sebut julat? Kalau dia sebut julat, kita tak akan dapat sama dengan berapa. Tak, kita tak akan guna sama dengan. Kita akan guna sama ada, lebih besar atau lebih kecil. Sebab dia minta julat, range in English. Okay, kalau julat kita tak akan dapat the exact amount. Kita akan dapat mungkin lebih besar atau lebih kecil. And then lagi satu, dia kata jika A tak sama dengan B. Bila A tak sama dengan B, A dengan B pula, alpha dengan beta. Alpha dengan beta ni bila tak sama, maksudnya dia ada dua punca. So, bila dua punca yang berbeza dan julat, memang kita akan guna satu formula ni je lah, which is B square minus 4AC. Lebih besar dari kosong. Sebab dia tanya julat, dan kat sini dia sebut pasal punca. Dua punca. Sebab tu kita guna B square minus 4AC lebih besar dari kosong, iaitu determinan dia lah. So, kat sini saya akan guna maklumat A, B square minus 4AC. Sebab tu saya kata penting kamu buat yang bentuk am ni. Dan dari sini baru saya keluarkan maklumat A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, C adalah yang lain-lain. C adalah negatif 2H tambah 4. So, dari sini saya buat, masukkan je B negatif 3 square tolak 4. A adalah 1, C adalah negatif 2H tambah 4, lebih besar dari kosong. So, kat sini dapat 9 tolak. Okay, yang ni selalu student careless sebab dia kelang kabut sikit. So, jangan kelang kabut, buat satu-satu. 4. Ni 4. Tak apa ni, saya darab terus 4. Buat dalam kurungan dulu, jangan buka kurungan terus, nanti boleh careless. 4 darab negatif 2 dapat negatif 8H. 4 darab 4, 16. Lebih besar dari kosong. Dan baru buka kurungan, tolak dengan tolak akan dapat tambah 8H. And then tolak dengan tambah akan dapat tolak 16. Ini selalu careless. Okay. And then 9 tolak 16, kita akan dapat negatif 7. 8H tolak 7, lebih besar dari kosong. So, 8H lebih besar dari 7. H lebih besar dari 7/8. Ni jawapan dia. Ni kita panggil sebagai julat lah. Okay. So, kita dah dapat jawapan kat sini. H lebih besar dari 7/8. And then B. Okay, B diberi alpha per 2 dan beta per 2 adalah punca-punca bagi satu lagi persamaan kuadratik. Dia bagi lagi satu persamaan kuadratik. And kita kena ingat, alpha dengan beta ni adalah alpha beta yang sama. Kalau tak sama, dia akan bagi huruf lain. Dia tak akan guna alpha dengan beta. So, bila dia berkait macam ni, punca-punca ni, better kita tengok yang tadi dulu. Okay, dengan K ialah pemalar. Jadi dia kata cari nilai K dengan H kan. Jadi K dengan H ni dia akan berkait dengan A ni. Alright, so kita tengok dekat sini. Dari yang atas ni, kita ada X square tolak 3X. Ni saya tulis sebab dia dah kaitkan A dengan B. Saya nak keluarkan semua maklumat yang ada. So, X square tolak 3X tolak 2H tambah 4 sama dengan kosong. Okay, ni yang untuk dari yang first tadi. Okay. And then, dari sini, dia punya punca adalah, tengok balik, alpha dengan beta. Saya tak nak pening nanti. So, saya senaraikan dulu. And then, untuk yang kedua, dia bagi 2X square tambah KX tolak 4. 2X square tambah KX tolak 4 sama dengan kosong. Okay. So, ni adalah yang kedua. And then, dia bagi lagi kat sini, dia punya punca adalah alpha per 2 dengan beta per 2. Okay, so saya tulis kat sini, punca dia adalah alpha per 2 dengan beta per 2. Okay, ni semua maklumat yang saya ada sekarang. Jadi, dari sini, dia suruh cari nilai H dengan K.
Kalau tengok dari sini, memang kita tak boleh dapat apa-apa selain macam tadi. Kita boleh dapat hasil tambah dengan hasil darab sahaja. Sebab kita boleh dapat dari punca dengan dari persamaan. Okey, so dari sini kita tengok alpha tambah beta untuk yang first ni. And then untuk pendaraban ialah alpha darab beta. Dari alpha beta ni. And then dari yang pertama pula, equation pertama ni, dari persamaan, hasil tambah dia adalah sama macam tadi, negatif B over A. So negatif B over A, negatif 3 B dia over A dia 1. So kita dapat 3. And then hasil darab dia adalah C over A. So C over A adalah, C dia adalah negatif 2H tambah 4 per A dia adalah 1. So kita dapat dia punya hasil darab adalah negatif 2H tambah 4 lah. So dari sini saya boleh buat persamaan alpha tambah beta bersamaan dengan 3. Ni persamaan pertama. Dari sini je, saya equalkan je. Sekejap saya ambil ni dengan yang ni untuk yang first. Okay, so untuk hasil darab dia pula, saya boleh dapat hasil darab alpha beta bersamaan negatif 2H tambah 4. Ni adalah yang kedua. Okay, so far saya harap kamu faham lah saya ambil dari mana benda ni. Ni adalah hasil tambah, ini adalah hasil darab. Mana pen kali lain pun. Okay ni. Ni adalah hasil darab. Ni dengan ni. Okay, ni baru untuk persamaan yang tadi awal. Dan sekarang dia bagi yang baru. Yang baru ni saya tulis kat sini. Saya tulis balik kat sini, alpha tambah beta bersamaan 3. Alpha beta bersamaan negatif 2H tambah 4. Okey, so persamaan yang baru adalah 2x square tambah kx tolak 4 sama dengan kosong. And then punca dia adalah alpha per 2 dengan beta per 2. Saya salin yang tadi je. So dari sini kita kena bentuk lagi persamaan, iaitu untuk hasil tambah. Kita tahu hasil tambah dia adalah alpha per 2 tambah beta per 2. Jadi kita akan dapat alpha tambah beta per 2. Ni untuk yang dari punca yang kedua tadi. Okay, buat satu-satu tau. And then untuk hasil darab, kita akan dapat alpha per 2 darab beta per 2. So kita akan dapat alpha beta per 4. Macam tu. And then dari persamaan pula, hasil tambah. Hasil tambah dia adalah sama macam tadi, negatif B over A. So negatif B dia apa? Negatif K. A dia adalah 2. Macam tu. And then hasil darab dia adalah C over A. C over A adalah C negatif 4. A dia adalah 2. Jadi boleh kecilkan jadi negatif 2. So ini kita boleh dapat lagi dua persamaan, iaitu persamaan untuk hasil tambah, which is yang ni, hasil tambah. So kita akan dapat lagi persamaan ni, persamaan 1 tadi kan. Ni persamaan 2. So persamaan ketiga kita boleh dapat sekarang, alpha tambah beta over 2 bersamaan dengan negatif K over 2. Okey, perasan tak kat sini ada alpha tambah beta? Dia mesti berkait dengan awal tadi. So alpha tambah beta adalah 3. So saya boleh ganti terus, 3 per 2 bersamaan negatif K over 2. So saya boleh selesaikanlah, dapat dapat negatif K pula, dapat K. So dari sini kita boleh dapat negatif K bersamaan 2 bawa ke sebelah akan dapat 3. So K akan dapat negatif 3. Itu cara dia. And then untuk
nilai satu lagi untuk hasil darab pula, kita boleh ambil alpha beta over 4 bersamaan negatif 2. So, alpha beta bersamaan negatif 8. So, perasan tak alpha beta ni sama dengan yang awal-awal tadi, which is yang ni, negatif 2H tambah 4. Jadi, saya sambung je. Negatif 2H tambah 4 bersamaan dengan negatif 8. So, negatif 2H bersamaan negatif 8 tolak 4. Negatif 8 tolak 4, kita dapat negatif 12. So, H adalah bahagi dengan negatif 2. So, dapat 6. So, dari sini kita dah dapat nilai dia iaitu K bersamaan dengan negatif 3, H bersamaan dengan 6. So, kalau siapa yang pening tu boleh nanti try buat sendiri. Ada soalan, nanti snap picture yang awal-awal tadi sebelum saya conteng ni, then try buat, dan boleh check jawapan balik. Try buat sendiri. Okay. So, ini adalah soalan yang kedua. Dan kita buat soalan last kali, iaitu question SPM 2016 question 2. Okay, untuk soalan ni, dia lebih kepada lukis sikit lah. Dia lukis lah. Okay. So, kat sini kita tengok dia kata lengkung fungsi kuadratik fx sama dengan 2x tolak h square tambah 2k. Okay, soalan ni, tengok ni, terus kita boleh tahu ini adalah bentuk vertex. Bentuk vertex ni apa? Bentuk vertex ni yang kita boleh dapat dengan buat penyempurnaan kuasa 2. Yang ni semua saya dah terang hari tu. Ni saya just revision je. So, ni kita boleh nampak ni adalah bentuk vertex. Saya tulis balik kat sini. So, untuk bentuk vertex sama dengan 2x tolak h square tambah 2k. So, untuk bentuk vertex yang belakang ni, saya just senaraikan je. Yang belakang ni adalah nilai minimum. Yang dalam ni, kita boleh dapat paksi simetri X. Saya revision je ni. So, untuk paksi simetri X ni, kita boleh dapat dengan equalkan kepada kosong. Which is, kita akan dapat X sama dengan H. Bila kita gabungkan X dengan Y, nilai minimum ni adalah Y, kita akan dapat titik minimum, which is H dengan 2K. Ni saya keluarkan maklumat dari bentuk vertex ni sahaja. Saya keluarkan je. Okay. So, dari sini baru kita tengok soalan. Macam mana saya tahu ni titik minimum? Sebab ni adalah positif. So, bila positif dia bentuk smiley, senyum. Jadi, kita akan dapat titik minimum lah. Alright. Okay. So, kita sambung. Lengkuk fungsi kuadratik. Yang ni tadi saya dah tulis. Menyilang paksi X pada titik 10 dan 50. Okey, maksudnya dia kena dekat paksi X. Bila dia kena dekat paksi X, maksudnya ni adalah paksi X. Kat sini adalah 10 dengan 50. Maksudnya kat sini 5, kat sini 1. Macam tu. Okey, saya keluarkan dari sini je. And then dia kata garis lurus Y sama dengan negatif 8 menyentuh titik minimum lengkung itu. Okey, kebetulan saya dah lukis. Sebab tadi saya nak tunjuk titik minimum kan. So, bila titik minimum, kat sini ada garisan dia, minimum. Iaitu kat sini dia dah cakap Y sama dengan negatif 8 menyentuh titik minimum. So, kat sini adalah Y sama dengan negatif 8 lah. Y dia. Okey. So, kita tengok soalan A dia. Cari nilai H dan nilai K. Okey, ni maklumat yang tadi saya dah keluarkan. Dia kata cari nilai H dan K. Jadi saya tahu kat sini nilai H ni adalah nilai paksi simetri. Paksi simetri X ni apa? Paksi simetri X ni yang membahagi 2. Dia tengah-tengah, sebab tu kita panggil simetri. Kanan kiri sama. Jadi macam mana saya nak cari H? Saya tengok titik tengah antara 1 dengan 5 je lah. Which is 5 tambah 1 per 2. Bahagi 2 sebab saya nak tengok tengah-tengah dia. Jadi saya dapat kat sini 6 per 2 bersamaan 3 lah.
Jadi H sama dengan 3. Okay. And then nilai K. Nilai K, dia bermain dengan nilai minimum Y, iaitu nilai minimum. Bila nilai minimum, dia dah bagi tadi Y sama dengan negatif 8. Kat sini adalah negatif 8, titik Y dia. So kita dah dapat X kan, 3. Sini adalah negatif 8. So negatif 8 bersamaan dengan 2K. Jadi dapat terus kat sini K bersamaan negatif 8 bahagi 2 lah. So kita dapat negatif 4. Okay. So bila kita dah dapat nilai H dengan nilai K ni, kita dah boleh masukkan dekat formula, dekat persamaan ni lah, supaya senang nanti. Dia mesti berkait dengan soalan B dengan C. That's why saya suka setiap kali dapat nilai, saya akan masukkan terus. So kat sini kita akan dapat Fx sama dengan 2x tolak 3. H dia 3 yang tadi kan. Okay, square. Lepas tu nilai minimum dia adalah tolak 8. Okay, ni dia dah bagi. Kita 8. So, kita tengok B soalan dia. Soalan dia kata seterusnya, lakarkan graf Fx untuk 0 sampai 6. X dia. Okay. Kalau tadi saya lakar secara rough, 1 sampai 5 je. So, sekarang dia tambah ada 0 dengan 6. 0 dengan 6. Jadi, untuk lukis, kita kena tahulah titik yang kosong ni, X dia 0, Y dia apa, dengan dekat 6. Sebab dia ada tambahan. X dia 6, Y dia apa. Supaya saya dapat lukis dekat graf nanti. Jadi, dari sini, saya nak lukis. Saya ambil kertas baru. Tadi kita dah tahu ni B. Fx bersamaan 2x tolak 3 square tolak 8. Jadi saya nak cari titik untuk X ketika dia kosong. So ketika X kosong, Fx bersamaan 2 0 tolak 3 square tolak 8. So saya akan dapat 2 negatif 3 square tolak 8. 2 3 kuasa 2 9 tolak 8 2 darab 9 18 tolak 8 10. So saya dapat titik kat sini 0 10. Ni untuk titik yang kosong. Untuk titik 6, saya letak kat sini Fx ni X sama dengan 6 pula. So bersamaan 2 6 tolak 3 square tolak 8. 2 3 square tolak 8. 2 9 tolak 8. So 18 tolak 8 10. Sama. Dapat 10 juga. Jadi kat sini kita akan dapat titik 6 10. So kita dah ada 2 tambahan titik. Jadi bila kita dah dapat titik, baru kita boleh lakarkan. Okay. So tadi lakaran kita dah tahu dia dah macam ni Saya lakar sketch je tau ni. So bawah ni negatif 8 kan, ada tadi. And then dia ada tambahan 10. Lepas tu kita tahu dia akan sentuh dekat 1 dengan 5. Then kita ada tambahan 6. Sebab dia minta 6. Jadi dari sini saya tahu titik minimum dia adalah tadi kita dah dapat 3 negatif 8. So kat sini lah. Then saya tahu 0 10 kat sini. 6 pun dekat 10 dekat atas ni. Sorry, kat sini And then saya akan dapat macam ni lah. Dia akan macam tu. Sini. Sepatutnya ni kena-kena. Sebab dia kata kena tadi kan. Sini satu. Macam tu. So lebih kurang macam ni lah lakaran dia. X Y. Okay. So ini adalah soalan B. Maksudnya kamu kena masukkan titik-titik penting, iaitu titik minimum, titik yang dia bagi range tadi, iaitu 0 dengan 6, 0 dengan 6, which is 10 10. Then kat mana yang dia pintasan, which is tadi dia dah bagi 1 dengan 5. So dapat. Jadi B dah settle. And then C, jika graf itu dipantulkan pada paksi X, tulis persamaan bagi lengkung itu. So sekarang ni yang kita dapat persamaan
fx sama dengan 2x tolak 3 square tolak 8 ni, ini adalah untuk lukisan ni. Sekarang ni dia minta kalau dipantulkan. So kalau dipantulkan, maksudnya dia dah macam ni. Contoh. And then yang ni pun dipantulkan, dia akan jadi macam tu. Ni pun sama. Okay, so dari sini kita nampak sini bawah ni negatif 8. Naik ke atas dia akan jadi 8 lah. Sorry, ni sepatutnya kat sini lah. Saya tak ikut dia punya skala. So 8. And then dia punya kanan kiri tak berubah. Cuma dia ke bawah. Okay. So dari sini perasan tak bentuk dia dah jadi bentuk masam. Dia dah ada titik maximum point. Titik maksimum. So dari sini kita tahu kita akan tambah nilai negatif di hadapan. Maksudnya sekarang fx akan berubah menjadi, sebab dia pantulkan kepada x, dia akan jadi negatif fx. So macam mana kita nak dapat negatif fx? Kita akan negatifkan semua sekali dalam ni, which is 2x tolak 3 square tolak 8. Macam tu. So bila buka kurungan balik, kita akan dapat negatif 2x tolak 3 square. Tolak dengan tolak akan dapat tambah 8. So ni adalah persamaan dia. So senang je, dia akan terbalikkan je jadi negatif. Sebab tu kat sini you tengok markah dia 1 je. Sebab dia just tambah negatif je. Macam ni. Okay. So settle 3 soalan. Jadi hopefully faham apa yang kita belajar tadi. Sorry saya ni memang messy sikit kalau tulis jawapan. Okay. So nanti next class adalah pada hari Ahad. Saya buat untuk PKP ni, saya buat hari Ahad sampai hari Rabu pukul 5. Kita buat kelas. Okay. So sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa next class. Okay. Bye. Assalamualaikum.